Bagi matlamat kedua, kerajaan akan terus mengutamakan agenda prihatin rakyat. Ini terutamanya bagi memastikan kesejahteraan dan kelangsungan hidup golongan rentan dan pekerja yang bergantung pada upah harian dapat terus dibantu. Tidak dinafikan, mereka inilah antara yang paling terkesan susulan penguatkuasaan PKP ini. Sehubungan itu, kerajaan bersetuju untuk memperuntukkan 2.1 bilion ringgit bagi menambah kadar program bantuan prihatin rakyat atau BPR. Dan bagi kategori isi rumah yang berpendapatan di bawah RM2,500, mereka akan menerima kadar BPR tambahan sebanyak RM500 lagi, dan isi rumah berpendapatan antara RM2,501 hingga RM5,000 akan menerima kadar sebanyak RM300. Golongan bujang pula akan menerima RM100. BPR tambahan ini akan mula dimasukkan ke akaun penerima pada hujung bulan Jun nanti. Bayaran ini merupakan tambahan kepada fasa bayaran terakhir BPR bulan September kelak sebanyak RM2.4 bilion. Bagi semua golongan B40 dan rakyat yang terjejas ekoran kehilangan pekerjaan serta perusahaan mikro dan PKS yang tidak dibenarkan beroperasi dalam tempoh PKP, anda diberikan pilihan untuk mendapatkan kelulusan moratorium secara automatik selama 3 bulan atau boleh memilih untuk mendapatkan pengurangan bayaran balik secara ansuran sebanyak 50% selama tempoh 6 bulan. Inisiatif ini akan dilaksanakan segera pada bulan Jun yang dijangka memanfaatkan lebih dari 5 juta peminjam dengan nilai sehingga 30 bilion ringgit. InsyaAllah, industri perbankan akan memberikan maklumat lebih terperinci berhubung perkara ini mulai esok. Dan saya berharap pengumuman moratorium automatik ini dapat memberi sedikit kelegaan kepada peminjam institusi perbankan. Para peminjam hanya perlu menghubungi bank masing-masing untuk mendapat manfaat bantuan ini. Kerajaan juga akan melancarkan skim rehabilitasi sewa beli bas dan teksi pada minggu ini dengan nilai peruntukan RM1 bilion. Melalui skim ini, pengusaha bas dan teksi yang layak boleh mendapatkan moratorium pinjaman sehingga 12 bulan dan melanjutkan tempoh pinjaman sehingga 36 bulan. Saya menyarankan supaya agensi dan syarikat kerajaan menawarkan penaguhan bayaran balik pinjaman serta diskaun sewa premis perniagaan. Pihak MARA pula akan meneruskan program MARA Prihatin Peace of Mind yang dibuka sehingga 31 Julai 2021. Peminjam boleh memohon secara dalam talian untuk membuat penjadualan semula bayaran balik pinjaman pelajaran atau moratorium, dan bagi usahawan MARA yang terkesan akibat penutupan ekonomi, pemberian diskaun 30% ke atas sewaan premis perniagaan akan diberi mulai bulan Mei sehingga Julai 2021. Tidak dinafikan pelaksanaan PKP 3.0 ini akan memberikan kesan kepada sebilangan besar rakyat kita, terutamanya risiko kehilangan pekerjaan dan pengurangan pendapatan akibat penutupan kebanyakan sektor ekonomi. Maka kerajaan bersetuju untuk melanjutkan program subsidi upah di bawah Perkeso selama 1 bulan bagi semua sektor ekonomi yang terkesan dengan kos RM1.5 bilion dengan had 500 pekerja bagi setiap permohonan ditanggung oleh kerajaan. Adalah dijangkakan 2.5 juta pekerja
dan lebih 200,000 majikan akan mendapat manfaat. Selain itu, majikan yang berdaftar dengan pembangunan sumber manusia berhad akan diberikan pengecualian pembayaran levy selama 1 bulan pada bulan Jun 2021. Pada masa yang sama, pekerja juga boleh meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui portal pembelajaran e-latih secara percuma yang melibatkan lebih 400 modul dan kursus kemahiran.